Dalam video ini, Cikgu akan terangkan dengan kamu bab 9, laju dan pecutan. Okey, subtopik untuk 9.21 iaitu pecutan dan nyah pecutan serta 9.22 penukaran unit. Okey, apakah maksud untuk pecutan dan nyah pecutan? Okey, pecutan dan nyah pecutan ini dikenali sebagai kadar perubahan laju terhadap masa. Tapi apa yang membezakan antara pecutan dan nyah pecutan, Cikgu akan terangkan sekejap lagi. Okey, kadar perubahan laju pula ialah perbezaan di antara laju akhir dengan laju awal. Okey, ini adalah formula untuk kamu mengira pecutan, iaitu pecutan sama dengan laju akhir tolak dengan laju awal dan dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Okey, tadi Cikgu sudah terangkan pecutan dan nyah pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, tapi apa yang membezakan antara pecutan dan nyah pecutan ini? Pecutan ialah peningkatan laju terhadap masa. Maksudnya, laju akhirnya lebih tinggi berbanding laju awal. Okey, manakala nyah pecutan pula ialah pengurangan laju terhadap masa. Lajunya semakin berkurang, maksudnya laju akhir lebih rendah berbanding dengan laju awal. Okey, perhatikan contoh satu di sini. Tentukan dan tandakan dengan tanda betul sama ada setiap yang berikut merupakan pecutan atau nyah pecutan. Okey, perhatikan laju awalnya permulaannya 63 km per jam dan laju akhirnya 10 km per jam. Okey, maksudnya berlaku pengurangan kelajuan di sini. Okey, bila berlaku pengurangan laju terhadap masa, maksudnya itu ialah nyah pecutan. Okey, jadi kita tanda di bahagian nyah pecutan. Okey, seterusnya yang kedua pula, 0 km per jam laju awal dan laju akhir 50 km per jam. Maksudnya lajunya semakin meningkat. Okey, apabila lajunya meningkat, bermaksud itu ialah pecutan. Okey, yang ketiga pula, 36 meter per saat laju awalnya dan laju akhirnya 2 km per jam. Yang ini kamu kena tukarkan unitnya dahulu. Untuk samakan unitnya baru kamu boleh tentukan sama ada itu ialah pecutan ataupun nyah pecutan. Kita tukarkan unit meter per saat ini kepada kilometer per jam supaya unit kedua-dua laju tersebut adalah sama. Okey, tuliskan dahulu 36 meter per saat tukarkan kepada kilometer per jam bermaksud 36 meter per 1 saat dan unit meter kamu tukarkan kepada unit kilometer dan unit saat tukarkan kepada unit jam. Maka 36 meter tukar kepada kilometer kamu bahagikan dengan 1000. 1 saat pula tukarkan kepada 1 jam kamu bahagikan dengan 60 dan kemudian bahagikan lagi dengan 60. Mula-mula bahagikan dengan 60 untuk tukar kepada minit dan bahagikan lagi dengan 60 untuk tukar kepada unit jam. Maka kamu akan dapat 0.036 kilometer bahagi dengan 0.0000278 jam. Unitnya sudah kamu tukarkan dalam unit kilometer dan juga unit jam. Maka kamu permudahkan, kamu akan dapat jawapan akhirnya laju awalnya ialah 129.6 km per jam. Okey, jadi kamu bandingkan 129.6 km per jam ini ialah laju awalnya. Okey, dan laju akhirnya pula 2 km per jam. Okey, kamu dapat perhatikan laju awalnya lebih besar berbanding laju akhirnya. Maksudnya berlaku pengurangan laju dan ini ialah nyah pecutan. Contoh seterusnya pula, sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey, perhatikan kata kuncinya di sini ialah daripada keadaan pegun. Okey, keadaan pegun bermaksud kereta tersebut tidak bergerak. Okey, bermula dengan keadaan pegun dan lajunya ialah 0 km per jam. Okey, perhatikan ada dua unit masa yang terlibat di sini, iaitu untuk laju dalam unit kilometer per jam, manakala untuk masanya pula dalam unit saat. Okey, jadi kamu perlu samakan unit bagi kedua-dua unit masa di sini supaya kamu dapat kira pecutannya dalam unit masa yang sama. Okey, contoh di sini laju akhirnya ialah 120 km per jam. Maka kamu tukarkan kepada unit 120 km per saat. 120 km per 1 jam. Okey, unit jam ini kamu tukarkan kepada unit saat supaya sama dengan
perubahan massa di sini. Maka 120 km bahagi dengan 1 jam kamu darabkan dengan 60 menit. Kemudian tukar kepada saat, darab lagi dengan 60. Maka 120 km bahagi dengan 3600 saat. Maka kamu akan dapat lajunya dalam unit kilometer per saat ialah 0,033 km per saat. Okey, seterusnya hitungkan pecutannya. Sekarang unit masanya sudah sama yaitu per saat dan perubahan massa di sini juga dalam unit saat. Jadi kamu kirakan pecutan kereta tersebut. Pecutan sama dengan laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan perubahan massa yang diambil. Maka laju akhirnya ialah dalam unit kilometer per saat 0,033 km per saat tolak dengan laju awalnya ialah 0 km per saat. Okey, yang ini kamu tidak perlu tukarkan sebab nilainya sama juga 0 dibahagi dengan perubahan massanya yaitu 6 saat. Maka apabila kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan akhirnya ialah 0,0056 km per saat ataupun kamu boleh tulis jawapan 0,0056 km per saat negatif 2. Seterusnya contoh 3E, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motor itu? Okey, perhatikan lajunya di sini, unit masanya ialah saat. Manakala untuk perubahan massa yang diambil pula unit massanya juga dalam unit saat. Jadi kamu tidak perlu tukarkan unit massa untuk laju dan juga untuk perubahan pecutan tersebut. Jadi terus saja kira pecutannya. Okey, pecutan motor sama dengan laju akhirnya yaitu 20 meter per saat tolak dengan laju awalnya keadaan pegun yaitu 0 meter per saat bahagi dengan perubahan massa yaitu dalam 5 saat. Maka kamu akan dapat jawapannya 4 meter per saat ataupun kamu boleh tuliskan 4 meter per saat negatif 2. Seterusnya, apabila brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey, perhatikan kelajuannya semakin perlahan apabila brek ditekan. Jadi kamu kena kira berapa pecutan yang baru untuk motosikal tersebut. Okey, jadi kamu kira mula-mula kelajuan asalnya ialah, maka kamu kirakan pecutannya. Okey, laju akhirnya ialah situasinya motor itu dalam keadaan berhenti. Okey, keadaan terakhirnya ialah keadaan berhenti. Apabila berhenti, kelajuannya ialah 0. Laju akhirnya ialah 0 dan kelajuan awal motosikal itu dalam situasi yang pertama tadi iaitu 20 meter per saat. Perubahan massa yang diambil dalam tempo 4 saat. Okey, untuk motosikal itu berhenti. Maka kamu akan dapat jawapannya negatif 20 bahagi dengan 4 saat sama dengan negatif 5 meter per saat ataupun boleh tuliskan negatif 5 meter per saat negatif 2. Ini ialah pecutannya. Okey, kalau kamu perhatikan, motosikal itu kelajuannya semakin perlahan ataupun semakin berkurang. Maksudnya ini merujuk kepada nyah pecutan. Okey, apabila kamu tulis jawapannya dalam bentuk nyah pecutan, maka kamu cuma nyatakan nyah pecutannya ialah 5 meter per saat negatif 2. Okey, tidak perlu letakkan simbol negatif sebab nyah pecutan sudah merujuk kepada pengurangan laju. Nice.